Ini asas dia. Saya pergi example 1. Semua lihat example 1 muka surat 3. Convert each of the following angles into degrees. Use pi equal to 3.142. AA. Yang ini sebenarnya awak dah belajar dalam tingkatan 3. Daripada degree, kita nak tukar kepada radian. Okay. Degree nak tukar radian, kita akan darabkan dengan pi per 180 darjah. Kalau radian nak tukar degree, kita akan darabkan dengan 180 per dengan pi. Jadi soalan A, 2/5 pi radian nak tukar kepada degree. Jadi 2/5 pi darabkan dengan 180 per pi. So ini sebenarnya tak perlu ganti dengan pi pun tak apa sebab kita boleh potong. So 2/5 darab 180, awak boleh tekan kalkulator, awak akan dapat 72 darjah. Ni example 1B. Oh, dia ambil example 1B. 2.25 radian. Nak tukar kepada degree. Baik, kita buat sama-sama. Tekan 2.25, press 2.25. Kemudian press option. Ni ada butang option sini. Okay. Tekan nombor 2, angle unit. Kemudian tekan nombor 2 lagi. Tu R tu maksudnya rad. Tekan nombor 2. Tekan sama dengan. So kita terus dapat jawapan 128.55 darjah. Darjah dengan minit. Tekan yang ini. Jalan nak ya. 128, saya on balik. 128.9155. Oh salah ni. Tekan yang ini yang ada tanda koma tadi. Dia 128 darjah 50. Okey, sebenarnya kalau kita bunda darjah dan minit, ini lebih 30. Okey, lebih 30 kita akan jadikan dia 55 minit. Atau awak nak tulis 128.92 darjah pun boleh. Boleh faham tak? Satu saya guna cara formula, satu lagi guna kalkulator. Kalau kata kalkulator awak tak ada butang option ini, so better awak guna formula lah. Okay. Boleh, kalau nak respon unmute tak apa. Cikgu, tapi kalkulator saya lain sikit. Lain masih boleh guna untuk cari radian ke tidak?
Tak tahu cara dia. Itu cara yang calculator MS Ah, Kalau macam tu guna formula sajalah terus. okey cikgu. Formula dia pun tak susah, senang je kan. Hmm. Kan je. Okay, setakat ni nak convert degree to radian, radian ke degree boleh guna formula yang diberi saja. Tapi dalam exam formula tu tak bagi tau, awak kena ingat. Maknanya kalau nak tukar radian darab pi per 180 darjah. Ni kalau nak tukar radian. Kalau nak tukar angle 100 darab 180 per pi. Ini kalau nak tukar degree. Okay, sekarang saya nak pergi example 2. Convert 40 and 150 into radian in terms of pi. So 40 nak tukar kepada radian. Dia nak radian in terms of pi. So nak tukar radian mesti darab dengan pi over 180. Dia nak dalam sebutan pi. Dia nak dalam sebutan pi. Jadi pi tu tak perlu ganti nilai. Biarkan saja dalam sebutan pi. Jadi 40 per dengan 180. Boleh tekan kalkulator. 40 per 180. So dapat 2 per 9 pi radian. Okay, ni untuk A. 150 darjah. So we multiply pi over 180. So 150 over 180. 5 over 6 pi radian. Okay. Okay, next. B. Convert 110 degree 30 minutes into radian. So 110 degrees 30 minutes to radian. So multiply pi over 180. So macam mana nak tekan kalkulator? Ini kalkulator yang biasa yang awak punya pun boleh juga. 110, 110. Tekan yang ini, yang tanda koma tu. Okay. Tekan 30, tekan lagi sekali tanda koma. Multiply. Okay, pi. Pi dia beritahu suruh guna 3.142. So saya buat dalam fraction. 3.142. Okay, yang bawah tu adalah 180. So 110 degree 30 minute multiply by 3.142 over 180. So equal. 1.929. Awak nak bagi 9288 pun boleh. 4 titik perpuluhan lagi elok. So ini radian. Okay, saya tekan lagi sekali. 110 degree 30 minute. Okay, butang yang sama. Multiply. Kalau awak kalkulator yang lama tu, awak pastikan fraction tu awak buat dalam kurungan Kalau tak nanti jawapan nanti takut silap. So ya, kalau guna kalkulator lama, pastikan buat kurungan fraction tu. Kalau saya tak perlu, saya terus saja. So 3.142 over 180. So saya dapat jawapan ni, tapi saya tak boleh tulis ni. Saya nak dalam radian, bukan dalam degree. Ini dalam degree.
Saya nak dalam radian, saya tekan yang butang yang koma banyak tu. So dapat 1.9288 radian. Okay. Boleh ke setakat ni? Soalan B tu ada lagi satu. 320 darjah. Nak tukar kepada radian. So darab dengan pi over 180. Pi tu kita ganti dengan 3.142. So 320 multiply. So 3.142 over 180. So jawapan akan dapat 5.5858 radian. Kalau saya suka bagi 4 titik perpuluhan. Lagi selamat. Awak nak bagi 4 significant figures pun boleh. 4 angka bererti pun boleh. Nak bagi 4 decimal places pun boleh. Okay? Setakat ni boleh faham tak? Example tu? Boleh, teacher. Okay, good. Next. 1.2. Arc length of a circle. Okay, untuk 1.2, rumus yang kita akan guna adalah S equal to R theta. Tekan saya ada satu sector. This is sector and this is theta. This is S, arc length S, and this is radius. So to get S equal to R multiplied by theta. But remember, theta must be in radian. Theta must be in radian. Kalau dalam degree, salah jawapan awak. Okay, at page 6, dekat muka surat 6 tu, dia ada tunjukkan cara macam mana dapat formula ni. Iaitu guna formula dalam maths. So hasil dia, kita akan guna hanya formula S equal to R theta. Okay, example 3. Find the arc length S for each of the following sector POQ with center O. Okay, given pi is 3.142. This is O and cos 0.9 radian. This is PQS and this is pi. So arc length, so S equal to R theta. R5 multiplied by theta 0.9. So the answer is 4.5 cm. For B pun sama untuk B. Soalan B sama. Radius dia jadi 6. Radius 6. Theta dia jadi 2/3 pi. So you gantikan sahaja nilai. Okay, pi itu gantikan dengan 3.142. So dapat jawapan S equal to 12.57. Okay, for C. Find the arc length. Arc length is major sector for PQ. The angle cannot use 140. Need to use
360 minus 140. So you get here 220 degrees. But if you want to use S equal to R theta, theta must be in radian. So 220, we change to radian, we multiply pi over 180. So pi you substitute with 3.142, 3.142. So you will get 220 multiply 3.142 divided by 180. So you get 3.8402 radian. So the angle for major sector POQ is 3.8402. So now we can use formula S equal to R theta. So R is 10, theta is 3.8402. So this is equal to 38.402 cm. Okay. Example 4. Sementara saya melukis, awak baca dulu example tu. Okay, given angle AOB is 1.3 radian and the arc length AB and BC are 2.6 and 1.4. Okay, calculate the value of R. So rumus yang kita guna tadi adalah S equal to R theta. Sebab S dah ada dah. S ada, R tak ada. Tapi theta ada. So dua nilai kita ada, so kita boleh cari nilai R. Dua nilai ada, so boleh cari R. So for A, S equal to R theta. Dia nak cari radius. So ini S 2.6. Jangan ambil semua. Jangan ambil from A to C. Sebab angle kita hanya untuk AB saja. For AB only. So ambil angle ini saja. Tak boleh ambil S semua. Kalau S semua maknanya angle dia sampai semua sini. Sampai habis sini. Tak boleh, tak ada. Kita punya sini saja. So kita punya arc length kita AB. So 2.6 equal to R. Theta ni dah dalam radian. Ingat theta must be in radian. So diberi dah dalam radian. So kita terus substitute saja, dah senang dah. So R equal to 2.6 over 1.3. R equal to 2 cm. Okay, for B. Angle BOC in radian. Yang ni dia nak cari angle BOC. Yang ini. BOC in radian. So R kita dah dapat 2. Sini pun 2. So nak guna S equal to R theta. Saya nak guna sektor ni saja. So S saya dah ada. R saya dah ada. Tapi theta saya tak ada. So saya boleh cari sebab dua nilai ada. Satu nilai yang perlu dicari. Okay. So gantikan.
S equal to R theta. S is 1.4. R equal to 2. So theta. So nak dapatkan theta 1.4/2. So theta will get 0.7 radian. Ingat, angle yang dapat ni sentiasa dalam radian. Okay. Saya rasa saya berhenti sampai situ dulu. Sampai example 4. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada cikgu. Ada. Untuk nota awak, tolong salin yang recall ni. Kita dah pernah sentuh tahun-tahun lepas mengenai angle ini, minor sector, major sector. Ni untuk recall saja. Tapi tolong salin yang ini sebagai nota. Okay, latihan nanti saya akan bagi dalam grup yang mana perlu buat. Nanti kita akan bincang soalan yang mana yang awak tak dapat tu dalam Zoom juga. Jadi pastikan awak buat dululah. Nanti awak tercicir. Topik ni sangat senang. Kalau yang topik senang awak dah tercicir, sayanglah awak nak jawab soalan lain nanti susah nanti. Okay? Okay. Okay. Thank you kelas. Cikgu, Ya. tahun ni topik mana yang susah? Tahun ni topik mana yang susah? Yang ini tekankan lebih. Differentiation dengan integration. Kemudian yang lain-lain tu sederhana lah, tak ada rasa susah sangat. Integration dengan differentiation pun sebenarnya tak sesusah mana. Cuma semua kena latihan lebih. Yang ini ada kaitan dengan fizik sikit. Ni pun nanti ada melibatkan differentiation dengan integration. So sebab tu yang ini nanti kena kerja kuat sikit, untuk yang dua ni kena kerja kuat sikit nanti. Okay? Boleh untuk hari ni punya boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Salam. Thank you cikgu. Okay. Thank you, Thank teacher. you cikgu. Jadi bye. Bye. Terima kasih cikgu. Bye.